pada hari ini. Terima kasih kerana sudi ditemui oleh kami lah. Jadi sebenarnya tujuan kami memula bual CB adalah untuk memenuhi kerja khusus PK30903, which is kami punya industrial counselling. Jadi kami ada beberapa soalan yang ingin ditanyakan kepada CB lah sebenarnya. Yang pertama kalau boleh lah, lebih boleh kan CB sendiri memperkenalkan diri lah. Okay. Hai, selamat malam semua. Nama saya V. Saya sekarang HR Manager untuk Hitachi EV Work dekat Kuala Lumpur. Okay, so basically my forte is more towards counselling and recruitment. So if any question that you'd like to ask, you can ask me now. In industry, basically we will give as much as apa orang cakap peluang untuk diorang perform themselves. We cannot like simply terminate the staff kalau diorang under performance. Okay, sebab itu satu kesalahan lah actually. So we will give as much as possible, give them chance, like extend another 3 months. Then from there, kan manager dah evaluate, right? So from there we will tell him you have to improve this in terms of this and so on lah, right? Then from there he has to do something lah kalau dia nak retain in that company. So if not, then we will step in and then we will give him like show cause letter that showing that he is actually under performance, alright, and then he have to do something like in return revert back like a note or something yang dia kena bagi balik lah answer dia kenapa dia macam tak boleh perform kerja tu, apa masalah dia ada, masalah dengan manager ke whatsoever ke, right? And then after that the company will evaluate whether we want to retain the staff or we want to transfer him to another department whatsoever lah yang tu, company will take action on that. So apa yang saya dapat lihat di sini CB pun ada melaksanakan sesi counselling juga dengan klien lah kan. Jadi macam mana sesi counselling itu dijalankan? Adakah dijalankan oleh CB sendiri ataupun ada kaunselor lain yang dipanggil? Sebab saya basically ada saya punya team, right? So kalau my team is so busy, with their own task, of course I will step in lah. But if let's say the case is like very simple, like macam dia ada masalah kehadiran or whatsoever, then my team will take over of it. Just a simple sesi counselling. Unless it's a very major case, okay, like macam mungkin dia buat something wrong with the company or breach of the company policy, then I will step in. Pernah berlaku kah yang macam sesi yang you have to do sesi counselling secara berterusan kepada pekerja? Based on my experience, ada. Of course ada, mesti ada. Sorry, sesi counselling itu berjalan oleh CB sendiri kan? Okay, so of course ada last time. So I cannot bagi tahu you lah apa case tu, tapi it's a very major case. So what I'll do, like I'll just confront the employee. I will ask him what's the reason. It's the same procedure. Kat mana-mana company pun the same. Okay, we'll just sit in with the employee. We will ask him, ask her, what is your problem? Why you do this? You know, first of all kita kena tahu. Dia tahu tak company policy itu apa? Dia kena tahu sebab bila dia join the company, basically kita akan bagi company policy, right, for them to read, to sign or whatsoever, to acknowledge, right. So every pages basically kita akan bagi tahu dia macam, alright, this is the company policy and misconduct under misconduct clause, and this is what you cannot do during you working with the company. So dia kena faham yang apa yang dia lakukan sekarang ni is actually breach of misconduct, alright. So kalau dia cakap saya tak tahu, selalu blue collar employee dia akan cakap saya tak tahu, dia tak tahu bahasa Inggeris. So dia cakap saya tak tahu yang benda ni sebenarnya salah. Okay, saya bagi contoh lah, orang orang kata nak kerja forklift kan, lepas tu dia kerja company mungkin kerja kilang besi. Okay, besi yang orang dah buang letak tepi, dia ingatkan benda tu boleh ambil dan pergi jual. Dia faham tak?
So padahal itu property company. Tak kira lah benda tu waste ke apa ke ilham. So orang yang blue collar dia tak faham. Dia ingat benda tu boleh buat duit, dia boleh ambil dan dia pergi jual. So kita kena faham orang macam tu dia punya tahap kefahaman dia macam mana. Kita tak boleh lah salahkan dia 100%. So mungkin first time dia buat kita boleh maafkan lah. Mungkin kita just buat tu like sesi counselling dan kita kena bagi tahu dia actually your behavior is like this, it's not right for the company. You ambil barang company walaupun benda tu barang sampah. Cik B menjalankan sesi counselling tu, Cik B ada latar belakang untuk jadi counselor ke ataupun memang Cik B sebagai manager saja yang Kita sebagai based on the experience sebab HR, we are HR punya range punya work very huge. You know, so as a generalist, basically you do everything. You tak boleh nak mengharap nak hire counselor untuk just to do all these things, kan? So as a HR kita adalah mediator, kan? So kita kena faham dulu company policy tu apa. Dan barulah kita boleh nasihat orang. Takkanlah kita tak tahu apa tu company policy dan pandai-pandai je pergi nasihat orang. Tetap betul getak macam tu. So yes, I don't have a counselor background, but I do have experience managing the staff. So you are as a kuasa counselor lah, sebagai kuasa counselor dalam company Cik. As a like performing, acting as counselor. Yeah. So model yang digunakan adalah work based model lah, manager based model. Yes, manager based model. Pernahkah Cik dapat pekerjaan dia orang datang secara sukarela untuk Volunteer? volunteer untuk counselling? Oh, so far tak ada. Jadi cikgu kata setiap syarikat kan kalau saya tahu saya lah dia patutnya hire counselor. Jadi untuk syarikat cikgu sendiri adakah ada counselor dalam company? Okay, when you say sepatutnya, it's not compulsory to have a counselor in the company lah. You bayangkan kalau company tu ada 5 orang je. Lepas tu kalau you letak compulsory dan company tu tak ada case pun, then counselor tu buat apa? So as a HR dia kena acting lah, perform as a counselor. So manager model lah. You act as a kuasa counselor lah. Okay. Okay. Jadi soalan seterusnya. Jadi cikgu sendiri ada sebut PIP tu kan? Yang you explain. What is PIP lah? Okay, so PIP is more related to the performance, staff performance. Okay, so every single staff dia mesti ada KPI, dia punya own goal to achieve. Okay, so katalah you punya goal is to get, kata dalam HR kan, you kena dapatkan 10 orang untuk join the company. Okay, for that month katalah, tapi you cuma manage dapat 2 orang. Okay, so I bagi you peluang lah, alright. Then next, the following month sama juga 10 orang, tapi you cuma dapat 1. And the following month pun sama. So it's considered as below performance. You perform very poor. Sebab benda tu is achievable based on the management punya apa orang cakap what is management see, actually you can get it tapi you tak dapat. Mungkin you ada masalah kekangan experience, you don't know how to recruit people, something like that kan. So bila come to towards orang panggil apa, appraisal, of course lah semua kerja-kerja you kita akan dig back. Okay, so bila you underperformance, kita akan put the staff under PIP, performance improvement plan. Okay, so from here, like kita akan bagi you lah peluang untuk improve your performance. Okay, of course by guidance lah. Then you yourself kena improve lah. Then within that 3 months, you dah slowly improve. Then from there, manager you can evaluate. Then dia cakap, I think you already could, have some improvement in your performance. Then dia akan dismiss lah PIP you. Kalau tak, dia akan extend lagi lah, bagi you peluang. Basically macam dia akan bagi 3 kali peluang je. Okay, 3 months. And finally, you tak boleh buat juga, it's a short course already lah. It's a loss to the company.
You kena faham yang tu. Sebab you underperformance. So HR, we akan step in, and then from there we akan try to help you to solve. But let's say it's your personal punya problem, kita boleh bagi nasihat je. Kita boleh bagi you guide. But it's on yourself to apa, solve your own personal matter lah. Itu je. So apa isu yang selalu timbul kalau dalam syarikat Hitachi yang Cik B ada sekarang? Sekarang ni saya tak ada banyak masalah sangat. So but for the past experience, of course lah kita ada masalah banyak staff yang apa, tak nak datang kerja, lambat datang kerja, basically suka melawan manager, supervisor, you know, biasalah macam tu. So bila ada komplain daripada pihak atasan, but we not simply salahkan pekerja, kita kena tengok juga. That's why the counselling session come in. Kita nak tahu apa masalah ni, like that. Apakah punca-punca penyebab masalah isu-isu dalam berlaku in general lah? Masalah apa? Yang tadi kata ada masalah dari segi lambat, hadir dan apa semua. Yang dari segi konseling, apakah yang punca yang diorang maklumkan kepada? Mostly attitude problem lah bila come to the blue collar punya level. But white collar punya level, kalau dia ada buat masalah macam tu, kita basically kemungkinan diorang actually dah tak suka kerja dengan company tu. Mungkin diorang tak suka dengan manager dia, or mungkin diorang ada personal problem. A lot of things that actually affect masalah-masalah ni lah. Pernah juga pekerja tiba-tiba lari tak datang. Oh, tu biasa lah. Dalam manufacturing company, biasa. Sebab bagi saya rasa kalau manufacturing, bila kita hire pekerja just gaji 1,200, 1,300 kan, for them maybe not enough. Then kalau katalah kerja diorang tak require OT a lot, so people need money. So sometimes diorang just lari mencari peluang pekerjaan yang boleh memberi gaji yang lebih tinggi lah, basically. Itu kita faham lah. Tapi ada juga yang masalah attitude, yang masalahnya malas, sebenarnya buat kerja-kerja berat ni tak semua orang boleh buat. Yes. So adakah program ataupun ada usaha yang dilakukan daripada HR untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Of course ada. Selalunya HR kita akan buat engagement, staff engagement. Kita akan cuba happykan staff. Okay, supaya bila dia orang happy dengan company, so dia orang contribute more to company lah. So what we usually do is like macam selalu lepas dengan annual dinner, okay, kita akan ada macam mungkin makan-makan. So basically what company will do just makan-makan lah. Okay, yang tu benda yang paling common kat Malaysia kita akan buat. Tapi kalau in advance, selalunya company yang lagi banyak modal, kita akan bawa dia orang pergi bercuti, atau kita akan buat lah anything, tengok wayang ke apa, just to engage the employees macam tu. Apakah keutamaan organisasi macam goals, misi, Of course. Okay, kalau kita tak ada tujuan, macam mana kita nak teruskan hidup? Okay, so sama juga dengan company. Kita kena tahu company punya goal nak apa. Dia nak keuntungan besar ke, dia nak whatever yang dia orang punya goal. So semua mission yang created for each department will reflect back the goal. So sama-sama kita achieve untuk naikkan company tu. So it's very very important to have a goal for each company. Kalau you tak ada goal, you tak tahu arah tujuan you, tak tahu company you nak ke mana. Boleh terangkan secara spesifik apa misi untuk company? Oh, okay. I tak boleh lah nak bagi tahu in details the company punya vision nak apa kan. So basically goals kita akan tengok long term. Okay. Maybe in another 10 years kita nak achieve, let's say 10 projects that cost million. Okay. So that kita akan kembangkan lagi bisnes kita, like that. Okay. So mission is like a short vision. I mean short vision maksudnya jangka masa pendek untuk you build up for each year lah, kata each year or
untuk achieve your long term goals macam tu. Untuk saya nak sentuh sikit yang untuk isu pekerja yang belum kahwin tu kan. Kan tadi ada yang cikgu kata mungkin ada certain pekerja tu dia macam adalah isu yang dia ambil barang-barang company tu, dia nak jual barang tu kan. Ada tak macam usaha company tu untuk macam bagi macam kursus ke, brief class ke untuk pekerja-pekerja yang belum kahwin ni? Kursus, you mean training? Training them to It is compulsory. Oh. So sekarang, company sekarang memang compulsory untuk hantar pekerja-pekerja untuk pergi training, is under HRDF. So fail to send a training for the staff, diorang akan kena penalty. Ya. Pernahkah dalam organisasi ada isu perkahwinan? Based on my opinion, my experience, of course dekat mana-mana pun kita akan ada, tapi it depend on the culture of the company itself. Okay, and then benda tu as a HR katalah company A dia punya isu perkahwinan sangat kuat. Then macam mana HR nak break the culture? Then there's how we will plan to slowly reduce dia punya isu perkahwinan supaya Melayu boleh bergaul dengan Cina, Cina boleh bergaul dengan kaum lain, whatever lah yang ada dalam company tu. Macam mana pula dengan isu stres ataupun burnout dalam company JB? Adakah pernah berlaku dan macam mana Stres dalam kalangan pekerja yang kena. stres dalam kalangan pekerja dan burnout dalam kalangan pekerja? So kalau ada isu tu berlaku, macam mana JB menghandlekan isu tersebut? Kalau di report ke HR, of course lah kita akan buat sesi counselling lah. Sesi counselling. Ya, kita akan tanya dia, kenapa you stress? Adakah kerja yang diberi what they call it, overloaded? Mungkin lah. Ada setengah, yes of course. Mungkin dia the only person yang ada skill tu. Then semua kerja campak dekat dia lah, bagi dekat dia. Then overloaded. Then he's a yes person. So how we do like, mungkin kita akan sit dengan that person, then kita faham apa yang buat you stress. Katalah banyak kerja, dia kata. Orang hantar benda ni dekat sini dekat dia. And from there kita akan take feedback lah. And then kita akan give the feedback to the hiring manager, dia punya manager lah. Okay. Dah. Rasanya terima kasih kepada Cik Edi atas segala respon kepada soalan-soalan kami. Semoga Cik Edi senang bekerja dan bahagia dalam kompetisi. Okay, alright. Terima kasih kepada Cik Edi kerana anticipate dalam kita punya soalan-soalan dan terima kasihlah kepada Cik Edi. Okay. Selamat sejahtera, nama saya Felicia Agnes, BP 20110333. Saya akan membentangkan mengenai laporan sesi temu bual. Temu bual yang berdurasi lebih kurang 1 jam telah dijalankan pada 15 Januari 2023 yang lalu bersama dengan salah seorang daripada kaki tangan FNN Creameries SDN BHT secara bersemuka di bilik seminar Dewan Kolej Kediaman Tun Fuad. Beliau merupakan saudari Wichrani Hai Kiang atau lebih selesa dengan gelaran Cik V. Cik V yang kini berumur 31 tahun merupakan alumni yang telah memperoleh ijazah sarjana muda undang-undang dari Management and Science University MSU. Cik V telah menceburi pahit manis dalam pekerjaan selama 5 tahun dan kini memegang jawatan sebagai Human Capital Officer yang juga dikenali sebagai pegawai HR, Human Resource atau pegawai sumber manusia di syarikat FNN Creameries SDN BHT yang juga mempunyai pekerja mencecah lebih daripada 200 orang. Selama 5 tahun menimba ilmu dan pengalaman di alam pekerjaan, Cik V telah menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh amanah dalam bidang tugas yang diberikan. Antara peranan yang dijalankan sebagai pegawai sumber manusia iaitu melakukan semua kerja-kerja umum dalam bidang sumber manusia, menguruskan hal-hal penggajian, kaki tangan syarikat, melakukan pengurusan acara, menjalankan sesi kaunseling, menguruskan kesejahteraan kaki tangan dan turut mengawal selia kehadiran pekerja dalam syarikat. Melalui temu bual yang dijalankan, Cik V menampilkan imej seseorang individu yang mesra namun sangat bertanggungjawab dan amanah dalam menjalankan tugasnya di syarikat. Beliau juga merupakan seorang yang menepati masa kerana tidak melengahkan masa temu bual yang telah ditetapkan. Dapat diperhatikan juga, Cik V sangat menitik beratkan perihal kerahsiaan bersama kaki tangan syarikat yang tidak menyebut nama mana-mana pihak yang dimaksudkan. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syazmin binti Syamsuddin, BP 20110125. Saya akan meneruskan pembentangan pada bahagian peranan dan tugas. Seperti yang telah dinyatakan oleh kawan saya sebentar tadi, orang yang kami
temu duga adalah Miss V Charani Hai Kiang atau lebih mesra dikenali sebagai Miss V. Miss V merupakan Human Capital Officer atau lebih biasa kita dengar sebagai HR, Human Resource. So, apakah peranan dan tugas Miss V di company yang dia sedang bekerja sekarang? So, pertama ialah memantau dan memantapkan prestasi pekerja. Miss V akan melakukan pemantauan terhadap prestasi yang dipersembahkan oleh pekerja di dalam syarikat tersebut. Dan sekiranya prestasi pekerja tersebut turun, menurun ataupun tidak menepati apa yang syarikat perlukan, Miss V perlu melakukan tindakan untuk melakukan pemulihan ataupun apa-apa program untuk membantu pekerja tersebut. Seterusnya ialah memantapkan. Miss V pernah berkongsi bahawa mereka juga turut melakukan program yang mampu meningkatkan pengetahuan pekerja tersebut. Kedua ialah menjadi orang tengah di antara majikan dan pekerja. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, Miss V merupakan orang tengah di antara majikan dan pekerja, di mana Miss V bertanggungjawab untuk menyampaikan pesanan kepada pekerja. Selain itu, Miss V merupakan perantara yang menyampaikan apa-apa saja, macam contohnya seperti pesanan yang melibatkan organisasi, cadangan ataupun aduan yang diajukan oleh pekerja kepada majikan. So, boleh kita lihat di sini Miss V merupakan orang yang bertanggungjawab sebagai komunikasi lah, menyampaikan komunikasi antara pekerja kepada majikan ataupun majikan kepada pekerja. Seterusnya ialah Miss V memainkan peranan sebagai kuasi kaunselor sekiranya terdapat pekerja yang bermasalah. Miss V, salah satu masalah yang kerap dinyatakan oleh Miss V yang biasa dilakukan oleh pekerja di tempat Miss V bekerja ialah masalah kehadiran pekerja. So, tugas utama beliau adalah menjalankan tugas sebagai kuasi kaunselor terhadap pekerja yang mempunyai masalah. Lebih-lebih lagi seperti yang saya nyatakan sebentar tadi adalah masalah kehadiran lah. Sebab utama Miss V melakukan sesi kaunseling adalah untuk mencari punca masalah tersebut supaya dapat secara tidak langsung dapat cari jalan penyelesaian kepada pekerja tersebut. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, nama saya Nurul Bashir binti Fikri, BP 2011-0321. Saya akan menerangkan bahagian isu yang berlaku dalam organisasi. Baiklah, berdasarkan hasil temu bual dengan Cik V, isu yang berlaku dalam organisasi adalah isu perkauman yang menjadi budaya dalam syarikat mereka. Isu perkauman adalah isu yang membincangkan tentang perbezaan identiti antara individu dengan individu yang lain, iaitu melalui nilai budaya seperti perbezaan bahasa, agama, ras, keturunan, amalan harian dan juga kewarganegaraan. Seperti Malaysia, kita menghadapi isu sumber manusia yang sangat unik, iaitu diskriminasi kaum dan agama di tempat kerja. Isu perkauman dalam tempat kerja boleh menyebabkan produktiviti pekerja menjadi kurang dan ia boleh menyebabkan berlakunya perkara yang lebih buruk dalam sesebuah organisasi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya kita akan lihat perspektif dari sudut organisasi, pekerja dan kaunselor. Okey, perspektif dari mereka adalah kesemuanya negatif, di mana organisasi memandang isu perkauman sebagai ia dapat menjatuhkan keuntungan organisasi, mengurangkan produktiviti organisasi tersebut dan juga menyebabkan reputasi organisasi terjejas. Seterusnya, dari sudut pandang kaunselor memandang isu perkauman sebagai sesuatu yang negatif kerana ia mengganggu kefungsian pekerja di dalam organisasi tersebut. Seterusnya, dia juga mengganggu kefungsian pekerja dalam bergaul dalam masyarakat kerana ia menimbulkan masalah mental kepada pekerja itu sendiri, di mana ia mengganggu kefungsian pekerja dalam organisasi dan juga masyarakat. Yang terakhir adalah dari sudut pandang pekerja, di mana yang pertama, produktiviti pekerja itu sendiri berkurang, di mana ia kurang dapat melaksanakan kerjanya dengan lebih baik. Yang kedua, ia menyebabkan masalah mental kepada pekerja seperti kemurungan, depresi dan lain-lain. Ia juga membawa kepada pekerja itu berhenti kerja. Dan yang terakhir, dia mengganggu kehidupan pekerja di luar waktu kerja, seperti dia mengganggu kehidupan pekerja di rumah dan bergaul dengan sosial. Jadi itu antara perspektif negatif dari organisasi, pekerja dan juga kaunselor.
Belas, seterusnya cara untuk menangani isu perkauman di tempat kerja. Yang pertama, dengan mewujudkan aktiviti sosial seperti company dinner dan company retreat. Aktiviti sosial ini berpotensi mampu untuk memupukkan semangat perpaduan dan hubungan antara pekerja yang berbilang bangsa. Selain itu, program sebegini juga mampu membuka ruang kepada pekerja-pekerja yang berbilang kaum untuk saling bermesra antara satu sama lain. Banyak aktiviti yang menyeronokkan diadakan bagi mengeratkan hubungan sesama pekerja dan juga boleh membuatkan mereka saling memahami antara satu sama lain. Cara yang kedua adalah dengan mengadakan program Staff Award. Dengan adanya program ini, syarikat boleh menunjukkan bahawa mereka sangat mengambil berat dengan pekerja-pekerja mereka tanpa mengira perbezaan kaum ataupun bangsa. Pekerja yang berbangsa minoriti yang menerima anugerah tersebut akan rasa lebih dihargai dan dipandang oleh syarikat serta membuatkan mereka lebih seronok untuk terus bekerja di syarikat tersebut. Akhir sekali, cara untuk menangani isu perkauman di tempat kerja adalah dengan mewujudkan budaya meraihkan sambutan perayaan semua etnik di tempat kerja. Belah, sebagai contoh, pada musim perayaan kaum India iaitu Hari Deepavali, para pekerja akan membantu menghiasi ruangan tempat kerja dengan hiasan kolam yang sangat indah. Penganjuran program-program ini sebenarnya boleh mengeratkan rentas etnik, agama dan budaya dan sepatutnya perlu disokong oleh semua pihak kerana interaksi dan jalinan hubungan antara pekerja pelbagai etnik ini dapat dikukuhkan dengan lebih berkesan. Berdasarkan hasil temu bual yang dijalankan hampir 30 minit bersama Cik V, dapat dijelas bahawa organisasi tersebut menggunakan model berasaskan pengurus iaitu manager bus model. Hal ini dapat dilihat secara jelas apabila Cik V secara menyatakan secara jelas bahawa antara salah satu skop kerja beliau adalah menjadi kaunselor kepada pegawai-pegawai bermasalah. Ini dapat dilihat apabila Cik V menjadi kuasai kaunselor kepada pekerja-pekerja yang mempunyai isu. Sebagai pegawai pengurus manusia, beliau boleh dianggap sebagai salah seorang pegawai atau pengurus kerana merupakan kaki tangan pada peringkat pertengahan dan banyak mengurus hal-hal kaki tangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, organisasi ini juga menggunakan work-based model ataupun model kerja. Hal ini dikatakan demikian kerana Cik V mengatakan bahawa dia mengurus permasalahan yang berlaku di dalam organisasi. Sebagai contoh, beliau mengatakan terdapat pekerja yang datang lambat ataupun pekerja yang mengambil kesempatan di dalam melakukan pekerjaan. Beliau akan memanggil pekerja tersebut dan menyelesaikan masalah berikut. Selepas beliau memberikan kaunseling, beliau fokus kepada permasalahan tersebut. Work-based model memfokuskan kepada work productivity ataupun productivity pekerja. Sekiranya pekerja ada masalah mengenai productivity, work-based model telah diaplikasi. Work-based model adalah berdasarkan isu yang menyebabkan produktif pekerjaan. Kaunseling yang dilakukan adalah kaunseling yang melibatkan kerja. Kriteria yang menyebabkan kaunseling berdasarkan kerja adalah performance dan productivity, dan tugas seorang kaunselor adalah memastikan pekerja dalam keadaan yang bersedia dan fit untuk bekerja. Work-based model tidak memfokuskan kepada self-actualization atau permasalahan yang personal, tetapi fokus kepada bisnes iaitu menghapuskan masalah prestasi yang dihadapi dan mesti dilakukan secara pantas. Sekian daripada saya, terima kasih. Sebagai penutup, setiap organisasi pastinya mempunyai formula pengurusan dan teknik-teknik tersendiri dalam melakukan pengurusan dan pentadbiran, apatah lagi organisasi yang agak besar dan terkenal seperti FNN, Creameries, SDN, BHT ini. Organisasi yang melakukan penghasilan produk sudah semestinya sangat bergantung harap terhadap prestasi pekerja dalam organisasinya. Proses pengeluaran yang terhasil merupakan keuntungan organisasi adalah datang dari pekerja. Hal ini pastinya menjadi kunci utama sesuatu organisasi dalam menjaga kesejahteraan pekerja dalam organisasi, sama ada dari aspek mental ataupun fizikal. Selain itu, pembangunan pesat negara pada masa kini turut menyumbang kepada pengemasan, penambahbaikan polisi dan akta-akta yang melibatkan kesihatan dan keselamatan pekerja. Seterusnya, memberi kesedaran terhadap pengurusan dan organisasi tentang kepentingan menjaga kesejahteraan pekerja. Sekian daripada saya, terima kasih.